Kalau kita bercerita tentang soal graduan muda ini, kebanyakan daripada mereka mungkin tahu cara bagaimana untuk menguruskan atau merancang kewangan. Ada formula-formula tertentu yang digunakan untuk memastikan ada simpanannya, ada perbelanjaannya, ada untuk membayar komitmen ataupun hutang dan ada juga wang untuk pelaburan. Tetapi adakah anda dalam kalangan graduan yang sebenarnya tidak ada sebarang formula, hanya membelanjakan wang mengikut sesuka hati? Apa yang kita risaukan, takut nanti tidak ada simpanan dan membebankan diri sendiri. Jangan risau, hari ini di Soal Wang kami nak bawakan perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Ketahui cara atau formula terbaik bagaimana untuk menguruskan gaji anda. Apatah lagi yang pertama kali bekerja. Seronok kan dapat wang? Seronok jugalah untuk kita menyimpan. Untuk bercerita lebih lanjut, ini dia saya nak perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini, Cik Afian Mat Rawi, merupakan perunding kewangan kita. Terima kasih bersama kami pagi-pagi ini. Pagi Jumaat kita nak cerita satu ilmu yang bermanfaat pagi ini berkenaan dengan formula gaji untuk mereka yang mula bekerja. Pengalaman saya percaya Cik Afian ada pengalaman, saya juga punya pengalaman sendiri. Waktu dulu mungkin kita tidak ada sebarang formula tertentu. Kita berdasarkan kepada apa yang perlu kita utamakan. Tetapi kalau kita dengar pandangan orang muda tadi, boleh digambarkan sebagai satu yang cukup mengagumkanlah. Ada yang ibu bapa mereka ajar untuk menggunakan Excel untuk menyusun gaji mengikut formula 30%, 30%, 20%, 10%. Sangat-sangat membanggakan. Tetapi hari ini bagi mereka yang mungkin tidak tahu lagi formula terbaik, kita nak kongsikan hari ini. InsyaAllah, boleh. Cuma di permulaannya, boleh tak kalau kita kabarkan kepada mereka, kenapa penting sebenarnya kita rancang, kita urus kewangan kita, sebaik saja kita dapat gaji. Okey, baik. Cik ingat tak masa mula-mula dapat gaji dulu? Ya. Rasa banyak tak masa mula kali pertama dapat gaji, lepas grad kerja dekat sini kan, ataupun kerja kat tempat lain lah? Ya. Rasa banyak tak masa banyak. tu? Kan, rasa banyak. Kita akan rasa masa gaji pertama tu, kita rasa cukup banyak. Betul. Tak kira lah berapa. Contohlah kalau macam sekarang kan, tanya budak-budak yang dapat gaji minimum contoh 1,500, 2,000. Dia akan kata gaji tu banyak. Betul. Sebab apa dia rasa banyak? Sebab itu kali pertama. Yes, tepat sekali. Sebab dia tak pernah rasa gaji sebanyak tu. Sebelum tu dia belajar kan, belajar di universiti, belajar di kolej, dapat duit daripada PTPTN, dapat daripada Fama, Father and Mother kan. Mungkin tak sebanyak itu. Jadi selepas grad, selepas bekerja, sebaik saja terima saja gaji yang pertama 1,500. Mereka rasa 1,500 tu cukup banyak. Oh, banyak kan? 2,000 tu cukup banyak. 2,500 tu cukup banyak. Betul. Soalannya, berapa lama kita rasa duit tu banyak? Macam tak lama je. Tak lama kan? Betul. Kita akan rasa tak lama. Sebab kalau saya kendalikan program-program macam ni, pada para peserta, ada cakap sebulan, ada cakap 2-3 bulan, ada cakap setahun. Dan kenapa isu ni sekarang ialah kenapa benda tu berlaku? Sebelum dapat duit 1,500, 2,000, kita rasa duit tu banyak. Betul. Tapi sebaik pada kita dapat, kita akan rasa duit tu sikit. Dan lepas kita rasa sikit, apa kita buat? Kita akan buat part time, mungkin kita buat bisnes kecil-kecilan, kita berniaga ni supaya gaji kita lagi banyaklah daripada 1,500 naik kepada 2,000. Dari 2,000 naik kepada 2,500, 2,500 naik kepada 3,000. Dan masa kita dapat gaji 1,500, kita rasa gaji 2,000 tu banyak. Betul tak? Betul. Kan? Tapi sebaik saja kita dapat gaji 2,000, rasa banyak tak? Biasa. Kita akan rasa balik. Ya, kan? sama. Balik. Benda tu akan berulang. Naiklah jadi 3,000. Mula-mula sebelum dapat gaji 3,000, kita akan rasa, banyak kalau gaji aku 3,000 ni. Tapi sebaik saja dapat gaji 3,000, kita rasa, tak banyaklah 3,000. Dan itulah berulang. Dan akhir sekali sebenarnya kita terperangkap dalam apa istilahnya ialah rat race, perlombaan tikus. Pernah tengok tikus kalau dalam amal ni, kan tikus dalam satu golongan besar ni lah kan. Tikus tu lari. Laju tak tikus tu lari? Laju. Lari sangat laju. Tapi bergerak tak? Dia berada di takut yang sama. Betul. Itu yang banyak berlaku di kalangan orang kita. Daripada muda dia kerja, naik gaji bertambah. Dan kemudian bertambah-tambah sampailah ke pencen. Tapi masalah keuangan, masa mula-mula gaji kecil tu tetap berlaku ketika gaji besar. Masa gaji kecil, duit tak cukup hujung bulan, tak cukup duit nak saving, tak boleh nak ambil takaful, tak mampu nak menyimpan. Masa gaji 2,000 pun sama juga. Masa gaji 3,000, 4,000 pun sama juga. Sampailah ke pencen, benda sama berlaku. Okey, benda yang sama berlaku ni pastinya kita tidak mahu ia berlaku. Betul. Berulang kali terjadi lagi dan kita nak sedarkan golongan ataupun para graduan di luar sana. Apa sebenarnya keutamaan yang perlu mereka fikirkan saat menerima gaji? Seronok dapat gaji banyak, tapi kita tak nak rasa gaji yang banyak tu semakin sedikit, semakin kurang. Apakah keutamaan yang perlu mereka fokuskan? Dia sebenarnya bukannya gaji makin sikit tau. 1,500 tak dapat 1,500 kan? Betul. Jadi dia sikit sebenarnya ialah bermula kat sini.
bermula pada mindset kita sebenarnya. Itu benda pertama yang kena ubah ialah mindset kita, cara fikir kita terhadap gaji kita, terhadap kewangan kita. Sebab sekarang ni ramai orang kita bila terima duit gaji, dia akan terfikir nak belanja. Betul? Dah tentu kena belanja. Betul, kan? Dia terfikir nak beli kereta. Betul. Kan? Banyak sebenarnya impian angan-angan. Kopi ni dan sebagainya. Kan baru ni viral ada seorang mamat ni share dekat Twitter, hari-hari dia minum kopi. So bila dia kira, ya Allah, 500-600 hanya untuk minum kopi. Itu gaya hidup yang dipilih. Yes. Masalah sekarang ialah kita banyak habis duit dekat lifestyle, dekat gaya hidup. Itu yang jadi masalah. Yeah. Dan lifestyle kita dipengaruhi pula oleh orang sekeliling kita. Oleh kawan-kawan sekerja kita. Kan? Oleh media sosial. Oleh TikTok, Facebook dan sebagainya. Yeah. Yang akhir sekali menjerat diri kita. Dan buktinya apa? Benda ni sebenarnya bukan baru berlaku tau. Yeah. Buktinya apa? Contoh macam baru ni kan. Ramai orang desak nak keluarkan kod SP. Sebab apa? Sebab selama tak menyimpan. Sebab masalah kewangan ni bukan sebab tak cukup duit. Okay. Sebabnya ialah tak betul dari sudut mindset, cara fikir tu. Sebab cara fikir itulah yang membawa kepada tabiat. Bawa kepada tabiat tak menyimpan, suka belanja mewah, beli kereta tu, beli tu, beli ni. Dan akhir sekali hujung bulan tak cukup duit. Hujung bulan habis gaji. Sebab apa yang berlaku selepas grad tu, kan, untuk budak-budak muda ni sebenarnya, benda yang sama berlaku ketika dia belajar. Ketika belajar mungkin dapat duit daripada PTPTN, dapat duit daripada beasiswa, Fama dan sebagainya, father and mother. Yeah. Dan masa tu dia orang dah tabiat yang sama dibawa ke lepas masa alam pekerjaan. Contoh, masa dapat duit beasiswa. Masa semester awal semester belanja sakan. Kan beli tu beli ni, beli gadget, beli laptop, beli tu beli ni. Yeah. Akhir sekali hujung-hujung semester makan Maggi. Kan? Selalu memang masa saya belajar pun macam tu lah, saya tahu. Situasi itu berlaku sebenarnya. Yes, itu realitinya. Tindakan-tindakan itu adalah berpunca daripada tabiat. Dan tabiat itu asalnya ialah daripada cara fikir. Okay. Macam tadi ada awal-awal ada dalam VT tadi kan, ada seorang anak muda perempuan tu dia kata dia dah susun kewangan. Saya terkejut juga kan. Macam impress lah budak muda ni. Dia kata dah 40% untuk ni, 20% untuk ni. Rupanya dia, dalam VT yang kedua dia bagi tahu mak ayah dia yang didik. Nampak tak? Betul. Betapa pentingnya cara fikir tadi bermula apabila ada didikan yang betul oleh parent, oleh ibu bapa. Baik, bila serta tentang mindset ataupun cara fikiran, ini sebenarnya memang kita tak boleh ubah. Kalau itu asalnya, bak kata Cik Afian sebentar tadi, gaya hidup itu memainkan peranan. Memang kalau boleh, kita mahukan gaya hidup yang selesa. Tetapi tidaklah sampai perbelanjaan kita melebihi daripada pendapatan ataupun gaji kita. Situasi ini yang selalu dihadapi oleh golongan graduan di mana perbelanjaan lebih dari pendapatan. Bagaimana tu Cik Afian? Yes. So, jadi, dari sudut asalnya ialah kena ubah mindset, cara fikir. So, bila dah ubah cara fikir, barulah boleh ubah tindakan. Contohlah, katalah sekarang ni kita dah mengalami masalah kewangan. Okey. Kan? Dah mengalami masalah kewangan, so kita target, okey, aku tak nak dah berlaku masalah kewangan ni. So, aku kena pastikan kalau selama ni perbelanjaan kita melebihi daripada pendapatan, so kena ubah. Kan? So, sebelum ubah tindakan tu, kena ubah cara fikir tu. Baik. So, bila ubah cara fikir, baru kita boleh ubah. Contoh, kita dah tak belanja dekat kedai-kedai kopi mewah, kan? Dah tak enjoy ujung minggu dan sebagainya. Okey, saya suka sangat bila kata kita kena ubah cara fikiran, betul. Baru kita boleh ubah tindakan. Yes. Jadi, kalau kita bercerita, mungkin gambaran itu tidak jelas. Tapi hari ini saya nak jemput Cik Afian untuk kita ke set kita ini di Plasma ini, bagi kita melihat sendiri bagaimana cara terbaik kita nak susun, kita nak cari formula paling mudah untuk anda yang mula bekerja. Okey. Ini kita dah sentuh tadi tentang kita nak rancang kewangan, kita nak ubah kehidupan melalui ubah tindakan dan mindset. Yes, tepat. Seterusnya, apakah mungkin formulanya? Okey. Baik. Ini formula simple je. Budak sekolah rendah pun boleh faham lah. Okay. Income tolak mungkin expenses. boleh dipakai. Ni. Okey. Sini Okey. Okey. Income, pendapatan, tolak expenses, perbelanjaan. Dapatlah lebihan. Simple je. Kena pastikan income kita dengan expenses, pastikan expenses tak melebihi income. Itu paling simple, kan? Yang kedua, dalam masa sama kita kena jaga aset dan juga liability. Aset, duit saving dalam bank, kan? Kita melabur dalam unit trust, kod SP. Liability pula ialah kita punya
hutang kereta, hutang rumah, hutang personal loan, hutang kredit kad dan sebagainya. Okey. Jaga dua benda ni, insya-Allah yang lain-lain selesai. Okey, boleh. Tapi bagi mereka graduan yang mula bekerja ini mungkin tak banyak liability-nya. Betul. Tetapi jangan lupa anda ada satu liability yang memang lepas keluar daripada universiti tu, anda ada pinjaman pendidikan. Itu penting sebab kadang-kadang kita tersasar, terlupa, kita lambat bayar kemudian memberi masalah. Blacklist. Lama, sedih dengar. Saya pun pernah kena. Ya, ini pengalaman lah kan. Kita Pengalaman. nak cerita untuk adik-adik kita di yang sedang menonton ketika ini cara terbaik sebenarnya. Okey, teruskan Cik Afian. Ini dia formula yang sepatutnya daripada awal-awal kita bekerja, kita dah gunakan formula ni. Okey. Baik. Inilah duit gaji kita sorry. Betul Duit gaji. Okey. Tekan pen tu. Baik. Okey. Baik. Inilah duit gaji kita. Okey. Duit gaji kita 100%. Baik. Okey, daripada 100% duit gaji ni, kita pastikan untuk bayaran hutang jangan lebih 30%. Hutang. Mana kata bayar hutang kereta, hutang personal loan, hutang kredit kad. Maknanya tak berhutang lagi bagus. Lagi yang terbaik bagus. tak berhutang. Kan? Tapi akan ada lah kan, keperluan untuk kita berhutang dua perkara. Iaitu bagi saya dua je. Kan? Rumah dan kereta. Kenapa saya sebut rumah dulu, tak sebut kereta? Saya tahu anak muda akan beli kereta dulu. Betul. Tapi tolonglah, dahulukanlah untuk beli rumah. Sebab kalau dah start beli kereta, nanti dia akan bawa, susah nak beli rumah akan datang. Kalau nak juga kereta, belilah yang maksimum harga kereta kita nak beli, jangan lebih 12 bulan gaji kita. Okey. So kalau gaji kita 2,000 sebulan, jangan lebih 24,000. Itu rules paling mudah. Baik. 30% untuk bayar hutang. Kemudian 30% lagi adalah untuk isi rumah. Makan, minum. Kalau bujang ni tak adalah sekolah anak tu. Tak ada. Makan, kalau bujang, makan minum je kot. Sewa rumah. Yes, pengangkutan lah. Pengangkutan. Mana saya cadangkan untuk anak muda, jangan lagi beli kereta. Gunakan dulu transport awam yang ada. Tak ada masalah sebenarnya. Masalah, uruskan masa sebaik mungkin. Sebab kereta ni nak bergerak daripada titik A ke titik B, itu je. Yang jadi masalah anak muda ni, kan nak beli kereta, contohlah dah gaji 2,000, 2,500. Nak beli kereta bangsa H, kan nak beli kereta besar. Bangsa. Kan? Sebab jadi harga kereta tu melebihi 12 bulan gaji. Saya ambil contohlah, pernah dengar kisah Khairul Aming, kan selebriti yang ada jualan je 7 juta setahun. Dia pakai kereta apa? Pakai kereta Beza je. Kan? Kereta yang jualan seminggu dah boleh cover dah bayaran harga kereta tu. Jadi, sebab dia tidak memikirkan gaya hidup yang tinggi. Betul, itu. Kan? Itu yang patut dicontohi sebenarnya. Dan sebaiknya kita kena ada lebihan surplus 30%. Kalau 30% ni macam sukarlah untuk dicapai. Kadang-kadang mereka memikirkan sebab dah ada komitmen. Apatah lagi bekerja di bandar yang besar. Betul. Mungkin harga sewa biliknya tinggi, pendapat pengangkutannya. Dan kalau nak ada lebihan ini, paling minimum berapa sebenarnya Cik Afian? Okey, baik. Contohlah, saya ambil contoh gaji 2,000. Contoh 2,000. Kan, 2,000. 2,000, 30% ialah 600. Jadi, bila kita dapat gaji 2,000, siap-siap potong 600 ni hanya belanja 1,400. InsyaAllah. Siap? Yes, potong siap-siap. Wah. Okey. Itu kita dengar selalu. Adalah formula yang terbaik. Betul. Sebelum kita belanjakan gaji, jadi kita kena simpan dulu. Yes, simpan dulu baru belanja. Baru belanja. Itu tetapi patutnya. yang menjadi masalahnya, kalau gaya hidupnya sudah tinggi, kalau kos sara hidup juga cukup tinggi di bandar-bandar besar ini, adakah itu satu prinsip yang perlu atau wajib diutamakan? Sebab tu kena ubah gaya fikir dulu. Berat tu. Betul, memang tapi berat. Nak kita kena usahakan. Yes, kena usaha. Sebab macam ni tahu. Kadang-kadang ada orang, saya sebut satu kata-kata lah. Ada benda yang lebih susah daripada susah, iaitu berubah. Faham? Saya ulang balik. Ada benda yang lebih susah daripada susah, iaitu berubah. Jadi nak tak nak, kena berubah dulu. Jadi kena berubah gaya fikir dulu, barulah kita boleh berubah keuangan kita. Okey. Menyentuh tentang gaji 2,000 ini adalah gaji bersih ataupun gaji yang diterima sebelum? Dia, saya ambil gaji bersih lah. Potong gaji EPS, bersih. OSO dan sebagainya. Kita anggap macam itulah kan. Okey, baik. Okey, lebihan perlu 30%. Ada. Itu yang pertama sebenarnya perlu dilakukan. Betul. Potong dulu, simpan RM600 tu. Okey, ini ada pemberian dan juga lain-lain. 5%, 5%. Kena ada juga lah peruntukan untuk parent. Jangan tunggu sampai kaya baru nak bagi pada parent. Maksudnya awal-awal bekerja tu. Berkat Yes, berkat sangat-sangat kan. Dan kemudian ni lain-lain saya sebut ni extra untuk cover expenses dan juga untuk repayment hutang ni. Kecemasan kita letak di bahagian mana? Kecemasan dalam lebihan ni ada 3 perkara. Simpanan,
perlindungan dan pelaburan. Kecemasan dalam simpanan ni. Baik. Sebab tu saya sebut 30%, simpanan 10%, tujuan dia adalah untuk kecemasan. Baik. 10% untuk perlindungan, takaful, income protection, medical card perlu juga. Kan, sebab ada benda-benda yang mungkin menyebabkan kita masuk hospital, mungkin nauzubillah berlaku kemalangan dan sebagainya, sakit, perlu ada perlindungan. Dan akhir sekali 10% lagi adalah untuk pelaburan. Ini juga termasuk kalau mereka yang bercadang untuk membeli aset rumah dan sebagainya, ya. Betul. Dalam ni, memang dalam ni. Baik. Kita nak terus ke slide yang berikutnya. Ini paling nampaklah. Ini pendapatan dan perbelanjaan contoh yang disediakan oleh Cik Afian sendiri. Kita boleh senaraikan, Cik Afian? Ini kalau dapat buat dalam bentuk manual ataupun dalam bentuk soft copy Excel pun bagus. Nanti sebenarnya ada juga apps tau. Nanti saya tunjukkan. Okey. Baik, ini ialah aliran tunai yang saya sebut tadi, pendapatan, tolak perbelanjaan, dapat surplus. Tapi secara praktikalnya kena dahulukan surplus dulu. Baik. Ini untuk teorinya lah. Baik. Mana kata pendapatan ni kita ambil kena ada penyata ini dalam bentuk bulanan dan juga tahunan. Kan? Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara yang bentuk tahunan. Kan, contoh macam bonus setahun sekali mungkin, kan ada dividen setahun sekali, dan juga sama juga perbelanjaan pun ada perbelanjaan yang setahun sekali, contoh macam rock tax, apalagi yuran sekolah anak dan sebagainya. Kalau bujang belum ada anak lagi lah kan. So kita kena catat benda ni supaya kita boleh tahu di mana kita berada sekarang. Barulah kita boleh pergi next step. Contoh macam sekarang kita kata perbelanjaan aku lebih daripada pendapatan aku. Jadi macam nak buat? Tak ada benda ni, macam mana kita nak potong? Macam mana kita nak tambah? Kat mana kita tak tahu kita nak tambah, tak tahu kat mana kita nak potong. Jadi sebab itu kena ada penyata aliran tunai ini. Cash flow statement ini baru boleh. Masih belum terlambat untuk mereka yang booking selama ini, tidak ada sebarang formula, tetapi boleh ini gunakan. Antara asas yang boleh digunakan. Betul. Okey, baik. Paling mudah untuk kita lihat, kita buat pembahagian pendapatan dan juga perbelanjaan. Dan ini gaji yang kita terima dan mungkin ada bonus tahunan dan sebagainya. Ini antara perbelanjaan yang perlu untuk kita sentiasa letakkan setiap bulan. Okey, kalau boleh kita nak bacakan soalan di Facebook ketika ini, insya-Allah. Kalau berkesempatan boleh kita kongsikan. Ini dia, daripada Pak Ngah Merbuk. Assalamualaikum Tuan, ramai generasi muda beri alasan susah nak simpan sebab harga barang naik, tambang naik. Dan apakah solusi yang boleh kita sarankan? Seperti yang kita katakanlah tadi, ini memang satu situasi yang benar-benar berlaku. Betul. Bagaimana, Cik Afian? Baik, saya tanyalah. Pernah ke satu zaman kata, murahnya barang zaman ni, pernah tak berlaku? Pernah tak? Tak ada. Kalau soalan tadi kata, zaman ni barang mahal. Zaman dulu pun barang mahal. Kan? Tidak pernah berlaku satu zaman. Murahnya zaman ni. Kenapa kita rasa murah? Sebab kita dah melepasi zaman itu. Tak percaya, kalau kita pergilah naik mesyar Doraemon, 10 tahun datang, kita akan kata tahun 2003, murahnya tahun 2003. Jadi, kita pakai tengah mindset itu je. Kalau kita berjaya ubah mindset kita, insyaAllah yang lain dapat settle dengan mudah, tuan-tuan. Saya rasa antara formula yang paling penting adalah kita sememangnya harus tolak dulu. Perlu ada lebihan tu dulu. Tepat sekali. Selepas tu baru kita rancang apa yang perlu kita belanjakan, apa yang ingin kita simpan dan sebagainya. Kita sebenarnya dah didik pada kecil. Kan? Contohlah masa kecil-kecil tu, mak ayah bagi atau sekarang bagi pada anak-anak duit belanja, apa kita cakap? Nak ambil duit, pergi sekolah, kita cakap apa? Belanja. Kan? Kalau lebih simpan, betul tak? Betul. Itu bayangkan dah ajar daripada belajar satu. Dah dididik, dah diasuh sebenarnya. Sebab mak ayah kita ajar ambil duit, terima duit, kita belanja dulu, ada lebih baru simpan, kita ulang daripada darjah 1 masuk darjah 2 sampai UPSR sampai SPM dan kita habis belajar. Itu yang kita buat, sebaik saja kita terima duit gaji. Okey, saya percaya hari ini gambaran secara jelas. Yang penting adalah asasnya. Untuk tahu formula itu sudah pun diterangkan oleh Cik Afian. Cik Afian, masa tidak mencukupi, tapi pesanan ringkas, seringkas yang mungkin untuk graduan hari ini supaya mereka buka mata, celik minda untuk pastikan setiap gaji yang diterima itu dirancang sebaik mungkin. Saya pergi tu slide terakhir, boleh? Boleh. Okey, ini app yang saya sebut tadi lah. Boleh install dan catatkan perbelanjaan. Money Manager, ya? Akhir teruslah. Kan? Ini 7 langkah mudah untuk kita mengubah kehidupan kita. Yang pertama, mesti mulakan dengan matlamat yang jelas. Kena ada. Yang kedua, kesedaran untuk berubah. Yang ni yang saya sebutkan panjang lebar tadi, kesedaran untuk berubah. Mindset penting. Mindset tu. Dan nak tak nak, kena ada mindset dan habit yang betul. Baik. Kena baca banyak buku, datang belajar untuk ubah ni. Okey. Kemudian, bila dah ada benda ni, barulah kita boleh buat pelan tindakan. Nak buat apa selepas ini, nak buat apa selepas ini. Dan dalam pelan tindakan itu mesti ada tingkatkan pendapatan dan juga kawal perbelanjaan. Bila kita berjaya tingkatkan pendapatan tapi tak berjaya kawal, tak jadi juga. So, bila berjaya tingkatkan pendapatan, kawal perbelanjaan, maka kita akan ada duit lebihan. Duit lebihan ni kita boleh bina aset, simpan dan labur.
Akhir sekali, kita boleh pertahankan money mission kita melalui cukai, zakat dan sebagainya. Itulah dia 7 langkah penting untuk membina, untuk membaiki kewangan kita. 7 langkah penting, 7 langkah mudah juga kalau anda ubah mindset anda. Anda boleh ubah tindakan anda. Cik Afian, terima kasih banyak-banyak untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk sedangkan saya juga. Alhamdulillah. Dan pastinya untuk anda di luar sana.